Sebentar nanti akan saya ketengahkan kisah yang pertama, kiriman email yang saya terima. Kalau selalunya kisah tentang hotel yang saya ketengahkan kebanyakan hotel-hotel di luar negeri. Tapi kali ini berkisahkan tentang salah sebuah hotel di Singapura. Seorang pendengar dan istrinya mengalami gangguan yang menakutkan di salah sebuah hotel di sini. Teman Ria 897, akan saya teruskan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini, merupakan kiriman email yang akan saya bacakan. Kisah pengalaman ini datangnya dari seorang suami, dan kisah ini berlaku di salah sebuah hotel di Singapura. Sebenarnya saya akan bacakan dahulu bagaimana mereka ni, rakyat Singapura, boleh berada di hotel yang tak nak saya sebutkan nama bangunannya ataupun nama hotelnya. Kata pendengar kita yang dikenali sebagai Encik Amit, Encik Amit berkongsilah peristiwa yang menyeramkan ini berlaku bersama dengan istrinya. Sebenarnya beliau dengan isteri telah pun memenangi satu lucky draw yang telah pun dijalankan oleh sebuah syarikat Melayu. Lucky draw ini membuat beliau dengan isteri menang penginapan selama 3 hari 2 malam di sebuah hotel di Singapura. Dan bila mendapat tahu tentang kemenangan ini, saya dengan isteri rasa gairah ke si. Sebab apa? Satu pengalaman yang berbeza bersama dengan isteri, dapat menginap di hotel mewah di Singapura pula tu, jadi sesuatu yang lain dari yang lain. Jadi kata Encik Amit, saya dengan isteri telah pun pergi ke syarikat tersebut. Pada mulanya dia meletakkan hadiah nama hotel ni, hotel sekian-sekian. Bila saya sampai di syarikat, adalah salah sebuah syarikat urut di Singapura. Saya nak ambil hadiah saya. Tiba-tiba pengendali syarikat tersebut mengatakan ada pertukaran dalam hadiah yang diberikan. Jadi saya dengan isteri rasa sedih bila mendapat berita mereka nak tukar hadiah. Tapi memang kisi, dalam syarat-syarat pertandingan ataupun dalam syarat-syarat cabutan bertuah itu, kata Encik Amit, antaranya pihak penganjur ada hak untuk menukar hadiahnya yang sama ataupun pada yang lain. Jadi terpaksalah kami tunggu akur kisi. Lebih kurang setengah jam saya dengan isteri tunggu di tempat menunggu di dalam kedai urut tersebut. Keluar seorang wanita, saya rasa merupakan pengurus syarikat tersebut, orang Melayu kita. Kemudian dia datang pada saya, "Bang, Kak, minta maaf hotel sebenarnya yang tertera dalam hadiah kemenangan ini tak boleh kami dapatkan sebab dah penuh. Tapi ada hotel yang lain lah kami akan berikan. Kalau abang setuju, abang kena sign borang kat sini." Jadi saya dengan isteri pun tengok, okeylah. Kalau tadi hotel mewah, yang ini bukan hotel mewah kisi. Langsung saya rasa tak pernah dengar nama hotelnya. Saya pun tanda tangan dengan isteri. Biasalah kisi, hadiah percuma siapa lagi nak berikan. Setelah tanda tangan, kami ambil surat tu. Hotelnya terletak di kawasan ... di Singapura. Dan tarikh kemenangan tu, kami boleh menginap di hotel itu, tarikhnya setahun. Jadi kebetulan saya dengan isteri akan sambut ulang tahun perkahwinan kami tidak lama lagi. Jadi pada minggu ulang tahun perkahwinan kami telah pun pergi ke hotel itu. Sebelum itu telah pun menelpon hotel tersebut untuk memeriksa adakah betul kemenangan ini, dan rata-rata memang benar, kata Encik Ahmad ataupun kata Encik Hamid. Dan kata Encik Hamid, beliau dengan isteri telah pun pergi ke sana pada ulang tahun perkahwinan. Sampai di hotel itu tidak begitu ramai kisi. Hotelnya agak kecil dan terpencil jauh daripada tempat yang kami sangkakan. Jauh dari bandar, tapi tak apalah. Sampai saja letakkan barang-barang kami dan mula bermalam di sana. Malam yang pertama, tiba-tiba ada seorang makcik datang ketuk pintu bilik hotel kami. Saya, kata Encik Hamid, yang membuka pintu tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, buka bang pintu, siapa ketuk tu bang? Yelah, awak tunggu sini Saya buka pintu. Ya cik, makcik cari siapa cik? Isteri awak di dalam ke? Tanya makcik dengan suara yang menakutkan, seolah-olah berbisik. Makcik cari isteri saya buat apa? Oh, tak ada. Kemudian makcik tu kata, boleh panggil isteri awak, saya nak berbual sekejap. Saya pun toleh. Ma, sini, ada orang nak jumpa. Siapa bang?
Isteri tanya dari jauh dengan suara berbisik. Saya cuma angkat bahu, seolah-olah tak tahu. Isteri bangun, saya tarik pintu, tengok depan, di koridor langsung tak ada orang. Betul, Kisi. Di koridor hotel tersebut langsung tak ada orang. Saya sempat menjenguk keluar, isteri saya sempat menjenguk keluar. Tidak ada sesiapa, walhal awal tadi kata Encik Hamid, saya nampak ada orang ketuk pintu, seorang makcik tua nak berbual dengan isteri saya. Itu malam yang pertama, ingat? 3 hari 2 malam. Malam yang pertama gangguan, makcik datang dan saya dengan isteri rasa terperanjat dan takut sangat-sangat. Malam yang kedua lebih teruk. Saya dengan isteri dah pun masuk tidur sekitar pukul 2 lebih pagi. Bila sedang nyenyak tidur, Kisi, hotel tersebut tidak ada balkoni, cuma ada tingkap yang boleh memandang ke arah belakang bilik hotel tersebut. Apa yang berlaku, saya ni ternampak ada orang terjenguk-jenguk. Apabila saya perhatikan betul-betul, seolah-olah ternampak wajah macam kepala manusia yang menjenguk ke dalam bilik hotel tersebut. Dipendekkan cerita, kata Encik Hamid, saya kejutkan isteri. Isteri saya terbangun, isteri tanya kenapa. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya kata tunggu sekejap. Saya buka lampu, kami dua duduk berbual sampailah pada subuh hari. Bayangkan, dari pukul 3 sampailah pukul 6 pagi, Kisi, saya dengan isteri berbual. Malam itu kami diganggu, suara orang beri salam, suara makcik yang sama ketuk pintu hotel kami beberapa kali. Selepas kejadian itu, saya ada berkongsi pengalaman ini dengan adik ipar saya, dan adik ipar saya pernah mengatakan beliau juga pernah terkena sesuatu yang agak serupa. Dari tempat kedai urut yang sama, kata ada cabutan bertuah menang tinggal hotel mewah, bila datang ambil hadiah, dia tukar hotel yang lain. Dan pengalaman yang dialami oleh adik ipar saya agak serupa dengan saya dan isteri. Sampai sekarang, Kisi, kami berdua dengan adik ipar tidak tahu apakah matlamat kedai urut tersebut menempatkan kami di hotel yang dimaksudkan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Itu dia pendengar dari pendengar kita, Encik Hamid yang berkongsi pengalaman. Bayangkan para pendengar, hotelnya saya tak boleh sebut nama, tapi apa saya boleh katakan adalah salah sebuah hotel yang tidak begitu mewah lah. Hotel di kawasan-kawasan, ialah kejiranan kita juga dekat kat sana. Itu aja yang boleh saya katakan. Ada gangguan yang dimaksudkan ini berlaku. Dan saya juga pernah menerima kiriman email seorang pendengar yang pernah bekerja di hotel yang dimaksudkan tentang gangguan di hotel itu, tapi tak tahulah kenapa agaknya. Mengikut kisah Encik Hamid, adik iparnya pun pernah terkena dari kedai urut yang sama, menawarkan hadiah cabutan bertuah menginap di salah sebuah hotel di Singapura. Bila sampai, tukar hadiah pula kepada hotel yang lain. Jadi kenapa, apa dan mengapa saya tidak pasti, tapi itulah pengalaman yang diceritakan oleh Encik Hamid. Beliau dengan isteri terkena gangguan di waktu malam. Saya akan teruskan dengan kisah misteri anda di Ria 897 FM. Dan saudara, kalau takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Misteri Jam 12.
Baik, teman Ria 897, saya akan teruskan dengan pengalaman misteri dan ingat setiap kisah hanya satu hiburan. Berikut ini adalah kisah satu lagi dan ini adalah kiriman SMS yang saya terima. Akan saya tunaikan untuk anda semua dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa khabar Kisi? Nama saya Muhammad Hisham dan saya ingin berkongsi peristiwa pengalaman. Benda ini berlaku minggu lepas Kisi. Masih ingat lagi Kisi tentang kejadian berlaku di Singapura yang cukup-cukup terkenal, iaitu gangguan makcik keropok. Dan kata Encik Hisham, tempoh hari rumah saya ada seorang peniaga penjual keropok datang ke rumah. Tapi nasib baiklah beliau adalah seorang lelaki muda, berasal dari seberang, dari Kepulauan Riau ataupun dari Pulau Batam, kata Encik Hisham. Bila beliau datang tu, biasalah dia ketuk pintu nak jual keropok dan saya nampak dia. Saya pun tak apalah, orang datang dari jauh, kita membelilah, membantu. Jadi dia menjual keropoknya $3-10 dan sempat saya tanyakan adakah beliau pernah dengar kisah makcik keropok dan adakah ini benar-benar berlaku. Dan budak tu yang sempat saya tanya namanya, namanya Maulana. Oh, nama sedap Maulana. Ahmad Maulana, kata Encik Muhammad Hisham. Dan dia mengatakan makcik keropok itu sebenarnya adalah memang peniaga yang menggunakan khidmat khadam. Ataupun mungkin di sini kita panggil jin lah, khidmat khadam, untuk melariskan keropok-keropok yang dijual. Memang benar makcik itu ada membawa sesuatu ataupun seseorang ketika dia menjual keropok. Benda tu akan ikut dari belakang. Dan sekiranya kalau orang tuan punya rumah, lazimnya adalah kaum wanita seorang diri dalam rumah tidak ingin membeli keropoknya, benda tu akan dihantar masuk ke dalam rumah. Dan kali kedua dia akan ketuk pintu, tuan rumah yang sama buka pintu, dia akan menegur. Dari situlah gangguan makcik keropok akan terlaksana. Dan dalam keadaan ketakutan, tuan rumah akan membeli keropok sebanyak mana. Kadang-kala sampai $20, $30. Keropok itu akan dibeli tanpa disedari. Seronok juga saya berbual. Dan kemudian budak tu tanya saya, "Bang, pernah jumpa ke bang makcik keropok?" Saya pun kata tak pernah. Makcik keropok saya pernah dengar saja dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan katanya di sini saya bila kata Misteri Jam 12, si budak Ahmad Maulana ni pun kata dia pun suka dengar Misteri Jam 12. Dan bila saya tanya kenapa makcik tu tak datang di Singapura lagi, dia kata bukan tak datang, dia cuma ni tak boleh sebut lah, sensitif sikit lah. Terima kasih pada Encik Muhammad Hisham. Saya tak boleh ketengahkan apa yang anda kirimkan ni. Macam mana saya nak cakap dalam bahasa yang lebih beralas dan lebih tak apalah. Dia bukan tak datang, dia senang ... lah. Jadi faham-faham je lah. Katanya masih ada lagi, tapi tunggu masa untuk dia kembali ke Singapura. Ini the return of makcik keropok pula. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Misteri Jam 12, akan saya bacakan kiriman pengalaman berikut ini daripada seorang pendengar ataupun seorang pemandu teksi di Malaysia. Dan datangnya daripada Sulaiman, Encik Sulaiman, yang berkongsi peristiwa beliau memandu teksinya di kawasan Johor. Dan sebenarnya beliau mendapat seorang penumpang di katanya di sini Okey, saya akan mulakanlah kisah dari Encik Sulaiman. Assalamualaikum Kisi, peminat rancangan Misteri Jam 12 di Malaysia, Singapura, di Brunei, di mana saja anda berada. Terima kasih. Dan Kisi tolong. Wah, banyak tolong ni. Bacakan pengalaman saya. Nama saya Sulaiman, seorang pemandu teksi di Johor Bahru. Tempoh hari saya ingin ketengahkan pengalaman. Tempoh hari katanya telah pun mendapat seorang penumpang. Sebenarnya saya baru habis makan malam di kawasan Setulang Laut dengan teman-teman saya. Apabila saya memandu ni di kawasan jalan ... saya mendapat seorang penumpang. Penumpang ini merupakan seorang wanita. Dan dia menahan teksi saya macam biasalah orang tahan kita berhenti. Kemudian wanita itu masuk dan duduk di bahagian belakang. Pada mulanya saya tanya nak ke mana, dia suruh saya jalan terus saja. Dan Kisi, bila saya memandu, saya dapat rasakan teksi saya ni macam berat sangat Kisi. Kalau orang memandu, mereka pasti akan tahu kenderaan yang dipandu tu tiba-tiba terasa macam lembab, kata Encik Sulaiman. Dan bila saya tanya lagi, sekarang ni nak ke mana, belok ke terus? Kata terus je bang, terus saja. Saya pandu terus, jalan terus, punya terus. Dan apabila saya tanya lagi, tak jawab.
Jalan raya gelap, Kisi. Saya seorang dalam teksi, kata Encik Sulaiman. Dek, nak gimana sekarang, Dek? Terus ke belok? Bila saya toleh, Kisi, tak ada orang menyaut. Di belakang teksi saya kosong, langsung tak ada orang. Saya sempat, Kisi, berhentikan teksi saya. Saya pejam mata, kata Encik Sulaiman. Saya pejam mata dan katanya di sini saya istighfar beberapa kali dan membaca ayatul kursi. Setelah selesai membaca ayat kursi, saya nampak budak yang sama sedang berjalan betul-betul di tepi jalan, memasuki semak samun di hadapan saya. Bila dia keluar pun saya tak faham. Dan nak jalan terus, tengok jalan gelap, kata Encik Sulaiman. Saya pusing buat U-turn dan jalan balik ke kawasan Setulang Laut untuk naik ke Pantai Lidoh, berjumpa dengan teman saya yang saya telefon dalam perjalanan di sana untuk ceritakan apa yang berlaku. Bila sampai ke tempat teman saya yang berada di Pantai Lidoh, saya ceritakan kisah yang melanda saya. Awal tadi, teman saya mengatakan, kenapa jalan sana? Sana tu dah banyak kes. Wanita yang sama, yang dialami juga oleh teman-teman yang lain, tetapi bukan teman saya yang saya ceritakan ini. Katanya, memang ada pada malam-malam tertentu, tengoklah nasib sesiapa yang malang, akan ada penumpang yang tak diundang. Seorang wanita, seorang gadis akan menaiki teksi dan akan suruh jalan terus. Bila sampai waktunya pemandu pusing, wanita itu tidak ada dalam kenderaan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kisah dari Encik Sulaiman awal tadi, terima kasih pemandu teksi di seberang tambak. Dan kisah tentang dekat Setulang Laut atas tu macam ramai orang kirimkan pengalaman yang sama. Kalaulah saya boleh ke sana satu hari pandu teksi ke, macam faham pandu teksi Yelah, ada sebelum ni pun ada juga kisah suami isteri yang memandu, yang salah jalan sampaikan nampak ada wanita gendong bayi tepi jalan. Ada juga pemandu teksi yang telefon yang hubungi saya tentang jalan yang dimaksudkan, ternampak sesuatu yang menakutkan. Adakah benar? Tak tahulah sejauh mana kebenarannya, hanya yang menceritakan tahulah. Dan ingatlah, MJ12 ni kan hiburan, jangan kita terikut-ikut, jangan kita terlampau taksub sangat Ini ibarat macam menonton filem-filem seram saja. Ada juga yang tadi tentang makcik keropok. The return of makcik keropok. Yang penting, nampak orang berniaga depan pintu, harus kita hormat dan layan dengan baik. Tak nak beli, katakan terima kasih. Tak nak, bang. Jangan kita marah-marah. Walaupun tu makcik keropok yang original pun, berhati-hatilah. Kalau tak nak, cakap baik-baik. Makcik keropok ke, pakcik keropok ke, yang penting mereka ada perasaan, manusia jugalah. Dan itulah, lengkapkan diri, persiapkan dirilah dengan hati tu dengan iman yang kuat dan sebagainya, supaya tidaklah rendah rasa takut, terganggu. Saya akan teruskan dengan pengalaman misteri, dan berikut ini adalah kisah peristiwa yang dialami, dan perkara ini berlaku di Labrador Park. Suami isteri pergi berdating. Dan katanya inilah peristiwa yang mengganggu si isteri bila beliau pergi ke tandas, di salah sebuah tandas di kawasan Taman Labrador. Akan saya teruskan rancangan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam. Teman Ria 897, email yang ingin saya sempurnakan, kiriman daripada Tok Mat dan isterinya. Katanya di sini pengalaman ini berlaku pada tahun 2010. Beliau dengan isteri telah pun berdating lah di Taman Labrador. Bila sampai di sana 11 lebih malam. Tempat tu sunyi sepi, tidak ada orang. Bila tengok kiri kanan, langsung tak ada pasangan ke, tak ada orang memancing, cuma saya dengan isteri saja. Jadi kami berdiri betul-betul di tepi tu, ada macam satu pagar, dan kami berdiri melihatlah keindahan malam yang cantik. Dan juga betul-betul di hujung tu boleh nampak Pulau Sentosa.
Dan kata Tok Mat, sedang kami berdiri berbual-bual, isteri kata nak pergi tandas dan minta tolong saya temankan. Jadi saya pun pergilah. Saya pun kata tak apalah, abang pun nak pergi tandas. Kata Tok Mat, kami berjalan. Sepanjang perjalanan tiba-tiba saya terbau sesuatu yang kurang elok. Bau wangi kisi, wanginya semacam. Tapi saya tak tegur dan saya pun tak tunjuk isyarat pada isteri, takut nanti isteri saya menjadi takut. Sampai di dalam tandas, saya masuk tandas saya, isteri masuklah tandas wanita. Kami pun dua-dua lepaskan hajat. Dan apa yang berlaku setelah saya lepaskan hajat, saya keluar. Nampak isteri saya berdiri di depan, sedang menunggu saya. Saya pun jalanlah. Isteri saya nampak saya keluar, dia pun pusing. Pusing, dia pun jalan dan kami meninggalkan tempat itu. Jadi bila sampai saja, bayangkan para pendengar, kata Tok Mat, bila sampai lebih kurang jaraknya dari tandas, lebih kurang dalam 100 meter, tiba-tiba saya terdengar isteri panggil, "Abang!" Isteri pekik nama saya kuat. Saya toleh belakang, terperanjat Casey. Nampak isteri saya di belakang sedang panggil saya. Pandang balik depan, benda tu hilang. Casey, berdegap-degup jantung saya dibuatnya. Saya datang balik ke arah isteri. Isteri marah. "Abang, kenapa abang jalan tinggalkan saya?" Saya tak tahu nak cakap apa sebab saya tak nak takutkan isteri. Jadi saya cuma katakan, "Oh, abang ingatkan awak tadi dah jalan depan dulu." Isteri pula kata, "Abang ni meripik lah. Takkanlah saya nak tinggalkan abang. Saya ni lah penakut." Taklah. Jom kita balik sudah. Isteri saya pula, "Tak nak bang, kita tunggu lagi lah bang. Best lah bang, bukan selalu datang sini." Jadi oleh kerana isteri nak lagi lama di tempat itu, saya pun terpaksalah ikut permintaan isteri. Saya masih belum beritahu isteri tentang apa yang berlaku. Jadi saya ni dengan isteri sedang berada dekat pagar tu tahu. Kata Tok Mat, sedang melihatlah Pulau Sentosa dengan berbual-bual dengan isteri. Isteri seronok bercakap. Saya ni pula tak tenteram perasaan, kata Tok Mat. Mata saya kiri kanan berkeliaran. Kemudian isteri tengok saya. "Bang, kenapa dengan abang ni? Dari tadi saya berbual abang macam tak layan. Apa abang fikirkan?" Tak ada apa-apa lah, minta maaf. Jadi saya mohon maaf pada isteri. Saya masih tak nak beritahu sebab takut isteri saya menjadi takut. Casey, tiba-tiba, lebih kurang jaraknya dalam 3-4 bangku dari mana kami berdiri, wanita yang sama saya ikut duduk hujung sekali. Kemudian saya tak nak isteri saya nampak. Saya mula berbual-bual dan saya mula bercakap dengan isteri saya. Kami berbual lama Casey, lama kelamaan benda tu hilang begitu saja. Jadi akhirnya saya dengan isteri pun pulang ke rumah. Saya memandu. Dalam perjalanan nak pulang, isteri terasa haus. Kami singgah ke kedai minyak untuk membeli minuman. Kata Tok Mat, sampai di salah sebuah stesen kedai minyak di kawasan Teluk Belanga, saya keluar dari kenderaan. Kemudian saya masuk kedai minyak nak beli air. Isteri dalam kereta sedang tunggu. Sedang saya nak bayar, kata Tok Mat. Sedang saya nak bayar duit minuman tu, sedang beratur, saya pandang dalam kereta, tempat duduk belakang Casey ada perempuan yang sama. Astaghfirullahalazim. Casey, dalam hati benda ni dah ikut balik dah. Jadi apa yang berlaku, saya pun setelah beli minuman, saya sound isteri nak pergi makan tak. Isteri pun kata okey. Kami singgah di salah sebuah kedai makan 24 jam. Dan selepas makan, saya komat kamit mulut sepanjang perjalanan Casey nak pulang ke rumah. Alhamdulillah Casey, benda tu tak ikut sampai pulang ke rumah. Mungkin agaknya dia dah terdengar bila saya baca sesuatu. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Jadi pengalaman kalau anda dalam situasi Tok Mat lah, dengan isteri masuk tandas, mungkin di pantai East Coast ke di pantai Changi, dan tempat tu tak ada orang lain kecuali anda dengan isteri. Jadi isteri masuk tandas, anda masuk tandas, anda keluar nampak isteri berdiri, isteri yang sedang berdiri nampak anda, dia pusing, dia jalan, anda pun ikut belakang. Sedang jalan dah jauh dari tandas, tiba-tiba isteri di belakang, isteri yang original pekik. "Abang!" Kan kena pekik. "Abang tinggalkan saya!" Suami pusing. Astaghfirullahalazim. Isteri aku kat belakang, toleh depan balik, benda tu hilang.
Macam mana? Dan Tok Mat ni tak nak beritahu isteri sebab tak nak isterinya terganggu. Jadi Tok Mat kata, jom kita balik. Isteri pula degil. Tak nak abang, nak stay. Itu mungkin agaknya benda tu ikut balik lah. Dia dah boleh tunjuk isyarat-isyarat, tanda-tanda tu. Nasib baik isteri tak nampak. Kalau isteri tahu dalam kenderaan belakang ada orang, saya rasa di situ juga isteri pingsan. Okey teman, Ria 897, anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Jadi kalau anda dalam situasi Tok Mat, mungkin berlaku pada anda lah. Anda keluar, macam tadi saya katakan lah, nampak isteri jalan ikut dari belakang. Dah jalan jauh, belakang orang pekik. Rupa-rupanya yang depan tu bukan isteri. Apa anda buat? Apakah reaksi anda? Adakah anda akan beritahu isteri, jangan tempat ni tak sedap hati bang. Tadi abang ikut abang ingatkan ayang tu. Sekali rupa-rupanya itulah. 669-11897. Anda sedang mendengar Ria 897 FM, trend musik terkini bersama saya DJ Champion KC dan bersama pendengar kita yang pertama. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Ni Afiq ke ni? Afiq buat panggilan dari mana? Dari Masling. Dan Afiq pernah ke Taman Labrador? Labrador saya rasa tak pernah. Tak pernah jadi tak tahulah tentang sejarah tentang taman tu lah. Saya rasa tak lah. Dan pengalaman Afiq tentang apa ni? Silakan. Tentang rumah lama saya di Ubi. Okey, apa yang berlaku? Silakan. Okey, rumah saya lama ni dekat Ubi. Apa ni? Dulu ada benda ikut abang saya balik dari kerja. Jadi, tak salah saya that time abang saya dah call KC bilang pasal apa ni? Yang dia tengah baring tengok TV ada pocong kat sebelah dia tu. Jadi that time saya mendengar dua abang saya nak buat tolong saya buat kerja sekolah lah. Jadi dia nak ambil air. Jadi dia keluar. Dia nampak Cik Kak tengah duduk kat sofa, you see. Yang dia punya mak saya tengah baring dekat lantai. Habis itu kan Cik Kak tu duduk dekat atas kerusi tu. Dia punya rambut kenakan muka mak saya. Okey, lepas tu dah berapa malam lah berteruk kena kacau. Habis adik saya kadang-kadang dengar apa ni? Dengar pinggan-pinggan mangkuk dekat dapur semua. Macam pecah, macam apa ni, bergerak-bergerak kan. Jadi yang lepas tu abang saya nampak yang pocong tu baring sebelah dia. Dan dah banyak kali kena gangguan jugalah. Lepas tu mak saya bilang dengan pakcik saya. Jadi pakcik saya bilang kawan dia, rupanya dekat dalam rumah saya kisah ada dua benda. Dan apa ni, yang kakak tu ikut abang saya balik. Kakak tu ikut abang saya balik. Habis lepas tu dia panggil kawan-kawan dia datang rumah. Jadi tu saya dengar macam seram jugalah kan. Dekat rumah saya tu dia cakap ada kuntilanak dengan pocong. Tapi rumah hobi saya memang keras lah. Dekat sana adik saya pernah kena sampuk sampai 3 kali. Habis banyak kali kena gangguan kan. Habis saya tak tahu dekat, alhamdulillah saya dah pindah, dah keluar dari rumah tu lah. Itu pengalaman di rumah ubi anda di rumah Ubi. Bayangkan dia panggil geng datang ramai-ramai untuk serang saya pelik tu. Dia pergi panggil dekat geng datang ramai-ramai. Nasib baik tak nampak sangat lah. Terima kasih Afiq. Sama-sama. Kembali. Okey, anda boleh hubungi saya 669-11897. Yang ini pula dari pendengar kita yang bernama siapa ni, Zikri. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman. Ini berlaku di salah sebuah hutan. Bila saya menjalani perkhidmatan negara, saya telah pun dihantar luar negeri lah untuk menjalani latihan. Dan ini berlaku di salah sebuah hutan di Brunei. Saya dan juga peletun saya telah pun diganggu. Tapi bukan semua. Yang hairan KC, waktu malam tu kami berada dalam hutan sedang melakukan satu latihan. Dan kami beristirahat di salah sebuah kawasan dalam hutan. Kalau KC tanya sebut nama tempat ni, ramai yang pernah ke Brunei menjalani perkhidmatan negara pasti akan tahu nama tempatnya. Saya dengan teman saya ni sedang duduk. Sambil kami duduk, kami pun makanlah biskut yang dibekalkan. Jadi sedang beristirahat, kami dengar sesuatu di dalam semak samun tersebut. Pada mulanya kami fikirkan ada binatang buas ke, ular ke dan sebagainya. Suluh dengan lampu suluh. Salah seorang daripada kawan kami mengatakan jangan suluh. Jadi saya pun matikanlah, tanya kenapa. Dia suruh kami tengok betul-betul dekat celah pohon ni memang gelap, tetapi kisi dengan cahaya bulan nampak sama-sama. Apabila saya dengan 2 orang lagi sahabat saya nampak, kami terperanjat kisi seolah-olah macam kepala manusia hantu penanggal. Pada malam yang kami sedang buat latihan. Untuk pengetahuan KC, kebetulan malam itu hari Khamis malam Jumaat.
Baik-baik kami semua duduk berjauhan dari peletun yang sedang berehat. Kami bertiga terus bangun, terus duduk dekat-dekat dengan peletun yang lain. Malam tu Casey, mata berkeliaran, dan selalunya saya dengan teman-teman saya ni kalau kami berjalan suka jadi last person lah. Tapi kali itu saya dengan teman-teman semua nak tengah-tengah sebab takut benda tu berada di belakang. Yang heran cuma kami bertiga yang nampak. Peletun ramai orang, tak seorang pun menceritakan tentang kejadian yang menakutkan, nampak hantu penanggal. Hutan Brunei, apakah nama hutannya? Mungkin ada yang tahu? Hutan Brunei. Ada yang kata sini daripada cepat SMS masuk daripada Encik Bohari kata, apa khabar Casey? Tentang hutan Brunei tadi, sana memang keras, berhati-hatilah. Juga di sana ada penampakan makhluk yang agak sama diceritakan tadi. Misteri jam 12 best. Syabas dari Encik Bohari. Terima kasih. Dari Zulina kata, apa khabar Casey? Khabar baik. Sekarang ini saya takut nak duduk rumah seorang diri. Tempoh hari kata Zulina, ibu dengan abah saya tidak ada di rumah selama 2 malam. Mereka telah pun pulang ke kampung menziarah nenek yang sedang sakit. Saya ni tak boleh balik kampung sebab pasport saya dah expire. Terpaksalah duduk rumah seorang diri. Pada mulanya saya memang tak benarkan. Oleh kerana nenek sakit, terpaksa saya benarkan ibu dengan ayah saya pergilah menziarahi nenek di kampung. Jadi saya duduk rumah ni Casey, bila tidur semua lampu saya buka. Mohon maaf lah, saya pun takut nak dengar Misteri Jam 12 setiap malam, hanya mendengar menerusi saluran YouTube. Ini pun saya kirimkan SMS kepada Casey pun saya tak dengar. Cuma harap Casey bacakan kisah saya sajalah. Tolong. Terima kasih. Harap-harap yang upload cerita YouTube dapat rakamkan cerita saya ini. Jadi kembali pada cerita saya. Bila ibu dengan abah saya tidak ada di rumah, saya kalau tidur, lampu dapur, lampu tandas, ruang tamu, semua saya hidupkan. Dan walaupun sedemikian rupa, Casey, benda tu tak ada dalam rumah, di luar rumah Casey. Saya ingat lagi, saya ni penakut sangat. Jadi saya tidur dalam bilik ibu saya, tingkapnya menghadap di belakang rumah. Kalau tingkap bilik saya ni koridor, jadi takut-takut orang berdiri di koridor main ketuk-ketuk, saya boleh jadi terperanjat. Jadi pada malam ini maksudkan saya dah lelap tidur, tiba-tiba saya terbangun pada waktu malam, terasa pula nak terkucil pergi tandas. Jadi saya keluar dari bilik, masuk ke tandas. Alangkah terperanjatnya bila keluar dari tandas, seolah-olah nampak macam ada orang jalan. Betul Casey, seorang wanita jalan dan terus masuk ruang tamu di sebalik tembok yang dikepung oleh tandas rumah saya. Okey, saya tak berani nak masuk ke dalam bilik walaupun rumah saya terang benderang. Jadi apa yang berlaku, saya tunggu agak lama Casey. Dalam hati tolonglah. Saya jalan daripada tandas keluar masuk dapur. Saya baca bismillah berkali-kali sampai masuk dalam bilik. Saya pun tutup pintu dan kunci pintu. Bila baring di atas katil, saya tarik selimut, bantal saya taruh kiri kanan, seolah-olah tu macam teman saya lah. Sedang saya baring, saya macam seolah-olah rasakan sesuatu yang tak kena dalam bilik tu, meremang bulu roma saya. Jadi saya rasa macam tak sedap hati, kata Zulina. Apa saya buat? Saya pun, katanya di sini saya pun cubalah buka radio. Saya bangun, buka radio untuk temankan saya. Tapi maaflah, bukan dengar Radio Ria Misteri Jam 12 sebab saya takut. Bila nak kembali, saya dapati bahawa katil saya nampak. Saya tak tengok tapi terperasan macam ada nenek tua sedang baring di bawah katil. Seperti ada nenek tua baring di bawah katil. Saya pun langkah 1000 Casey. Apa saya buat? Saya keluar dari rumah. Saya ambil telefon bimbit saya, telefon kawan baik saya berkali-kali. Sampai dia angkat, saya menangis. Malam tu dia turun ke rumah saya untuk temankan saya untuk 2 malam. Tidur dengan saya dalam rumah. Casey, memang menyeramkan dan saya memang penakut. Terima kasih dan selamat tengah malam dari peminat setia Misteri Jam 12. YouTube aja, kata beliau Zulina. Terima kasih.
Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jadi awal tadi kisah Zulina, kisah daripada abang kita yang menjalani perkhidmatan negara di salah sebuah hutan di Brunei. Ada juga teman kita yang mengatakan hutan sana memang keras. Hutan mana yang tak ada penghuni jin. Semua hutan adalah situ kan tempatnya. Dan bagaimana, apa kata anda? Pernahkah anda dengar kisah yang agak serupa tentang hutan di Brunei ini? Apa nama hutannya? Kalau sebut tahulah semua. Dia bermula dengan huruf T. Apa nama hutannya? Yang NS di sana pasti akan tahu. Saya tidak berkesempatan untuk berada di sana. Dan itulah antara kisah-kisah yang saya dapat sampaikan. Okey. Baiklah, akan saya bacakan kiriman seterusnya. Saya bukan apa Dah datang balik pula SMS macam ni daripada seseorang yang suruh saya telefon sebab ada seseorang nak berbual dengan saya. Macam itulah. Awak ingat lagi tak? Tapi beliau sekarang dah banyak SMS yang dikirimkan sampai tenggelam kisah-kisah saya yang lain. Untuk tuan punya diri, tolong jangan SMS lagi sebab saya nak baca SMS-SMS yang dikirimkan. Dan saya tak nak tengok. Terima kasih lah banyak-banyak. Awak nak tunjuk, awak tunjuklah orang lain. Terima kasih. Jadi misteri jam 12 hanya satu hiburan. Tolong jangan SMS lagi bagi punya diri sebab anda menyusahkan saya untuk membaca SMS kisah-kisah yang dikirimkan. Harap maklum dan terima kasih atas kerjasama anda. Misteri jam 1:21 pagi dan terima kasih bagi yang memantau Misteri Jam 12 dan banyak kisah diketengahkan. Sebelum tu, ni rasa macam nak sakit pula sebab anda tahu kadang-kadang bila nak sakit ni kan nanti hidung mula rasa macam panas. Bila tarik nafas tu ada sesuatu pernafasan tu macam panas. Ni lah dalam tahap ni. Harap-harap lah saya sembuh lah. Balik makan ubat, tidur, esok boleh lah. Kalau tak, pam-pam je lah. Baik, saya akan cuba bacakan kiriman-kiriman dan ada juga di Facebook yang SMS pada saya. Katanya, Kisi jangan indahkan lah. Saya memang tak nak indahkan. Tapi sekarang ni masalahnya dia SMS dia banyak. Siapa pula yang sebut ni? Mohon maaf terbatuk tadi. Okey, bukan apa. Kalau dia tak mengganggu, okey. Ini banyak sangat SMS dikirim. Jadi SMS cerita yang teman-teman hantar awal tadi dah tenggelam. Kena cari satu-satu. Dalam satu muka surat tu boleh saya simpan sebanyak 8 SMS satu muka surat. Jadi kalau mungkin dia kirimkan 20 SMS, tenggelamlah SMS tu. Yang lain tu kena scroll. Saya picit lagi, refresh, sama lagi termasuk. Jadi setiap kali saya buka muka surat 1, 2, 3, dia seolah-olah macam refresh, auto refresh. Jadi sebab itulah mula-mula niat di hati tak nak cakap. Tapi kalau dah sampai gini saya terpaksa cakap. Tapi tak nak sebut lah siapakah orangnya. Tapi tahulah, tolonglah jangan ganggu kat sini. Kalau mungkin nak hantar, nak tengok, boleh. Tanyalah mereka yang nak tengok sangat-sangat. Tapi saya tak nak lah. Saya memang tak nak dan saya nak jalankan tugas saya. Okey? Diharapkan anda mengerti dan terima kasih. Terima kasih bagi anda yang memantau Facebook Ria juga. Ramai yang sedang bersama kami pada malam ini. Terima kasih. Wah, Facebook Ria dah ada 55,119 like. Terima kasih sekali lagi. Dan juga di Facebook saya dah masuk 5,000. Terima kasih lah ada 5,000 nampaknya. Dan di Facebook KC sebenarnya saya awal tadi baru upload sebuah lagu yang saya rakamkan secara raw lah. Belum lagi ada apa-apa editing pun. Saya nyanyi gitu aja. Dan sebenarnya lagu ini saya telah pun ilhamkan dan mencipta lagu ini. Dan saya tanya kepada anda, lagu ini siapakah artis yang sesuai yang boleh nyanyikan lagu yang saya baru cipta. Dan anda berikan pendapat pandangan anda. Dan kalau tengok kalau sesuai dan ramai katakan, saya akan cuba hubungi artis tersebut kalau dia sudi untuk menyanyikan lagu ini. Jadi jangan lupa untuk dengar lagu sampel tak sedap mana pun, tapi nak pendapat pandangan anda. Baik, cakap tentang lagu, projek rentak MJ12 kembali tahun ini. Dan tahun ini temanya misteri dan seram. Dan kalau anda merupakan penggubah lagu yang profesional ataupun yang amatur, saya ingin menjemput anda, dapatkan borang rasmi lah. Anda boleh lungsuri
sinmsn.com/ria897. Anda muat turunkan borang penyertaan projek rentak 2011 bertemakan misteri dan seram. Lagu misteri seram yang anda cipta tu tidak semestinya ada kaitan dengan rancangan MJ12. Seperti contoh lagu Pulanglah. Pulanglah tu merupakan lagu filem seram kan? Macam itulah. Ataupun contoh lagu tadi Malam Jumaat Kliwon, lagu Toyol dari Sudiman. Macam itulah. Jadi diharapkanlah saya ingin lebih ramailah penggubah lagu Singapura ni ambil bahagian. Wang tunai tempat pertama $3,000 boleh dimenangi. Jadi tahun ini ada 5 tempat finalis dan kelima-lima akan menang wang tunai. Kalau tahun sebelumnya hanya 2 pemenang menang wang tunai. Tempat pertama, tempat kedua. Kali ini tempat pertama 2, 3, 4, 5 akan menang wang tunai beserta sijil. Dan anda akan dijemput untuk buat persembahan pada peringkat akhir. 3 finalis terbaik akan buat persembahan pada malam konsert misteri jam 12 Jangan Takut Hantu di Fort Canning ataupun di Bukit Larangan pada 1 Januari 2012. Jadi nantikan saja tiket-tiket yang akan dijual. Boleh saksikanlah persembahan dari artis undangan, pertandingan projek rentak MJ12. Ada juga saya dah dapat skrip filem pendek seram yang ditulis oleh saya dengan bantuan Nadia Abdul Rahman. Filem pendek seram dilakonkan oleh DJ Ria. Akan kita tontonlah di Bukit Larangan itu. Seram. Baik, kita akan teruskan dengan kisah misteri. Pelbagai pengalaman saya terima. Terima kasih bagi anda yang sudi bersama saya. Dan inilah kisah selanjutnya dalam MJ12. Bersama saya, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Nurdiana. Buat panggilan mana? Dari mana ni Nurdiana? Daripada Commonwealth Crescent. Commonwealth Yeah. Dan pengalaman Nurdiana tentang apa? Silakan. Pengalaman itu ini di rumah saya berapa bulan lepas. Kaki saya baca surat khabar 3-in-1 itu berita harian news dengan newspaper dengan Straits Times. Lepas dah baca semua, saya letak kaki ke lantai. Tapi lepas maghrib macam orang tolak, saya jatuh atas lantai, tak bersuara. Kaki kiri masuk ke kanan. Habis itu saya panggil kawan saya tak dengar. Habis saya pusing ke belakang, to my right hand side. Saya nampak orang ada separuh badan, tak ada kepala. Habis time itu letak obat, rasa macam ada fracture ke apa. Saya pergi hospital AH. Habis doktor X-ray katakan 1 inci sebelah kiri atas tulang ada retak. Itu saya tak boleh lupa. Jadi gangguan berlaku pada Puan Nurdiana yang dalam rumah saya nampak. Ini di rumah anda di Commonwealth lah? Saya. Sekarang dah tak ada lagi lah Dah tak ada. Lepas pukul 12 malam boleh nampak kain putih terbang. Masih lagi duduk di Commonwealth sekarang ni? Saya daripada 89 sampai sekarang. Wah, terima kasih Casey? Ya, saya. Kirim salam dengan Pak Radin. Nanti competition pukul berapa boleh tunggu sekarang tak Oh, tak boleh. Nanti kena permainan. lagi Tak boleh. Kena tekan lagi. Terima kasih kembali. Itu dia Puan Nurdiana, panggilan daripada kawasan Commonwealth 6911897. Dan macam-macam kisah saya terima, macam-macam pengalaman yang ada. Yang ini pula daripada orang yang sama, Haji Hisham. Haji Hisham berkongsi kisah. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya ingin ketengahkan satu perkara tentang pokok pisang dan juga jantung di pokok pisang. Barang sesiapa yang ada menanam pokok pisang, ini khususnya untuk mereka yang ada rumah di kampung. Dan kalau pokok pisang anda tu sudah pun berbuah dan berjantung, hendaklah orang itu dengan segera memotong jantung itu dari pisang tersebut. Tahukah Kisi, jantung pokok pisang ni
lazimnya menjadi tempat penginapan makhluk seperti Pontianak ataupun nama glamour Kakak Cantik. Dan kalau mengikut apa yang saya belajar, kata Haji Hisham, yang saya tahu, seseorang itu boleh menggunakan jantung pisang dengan memuja-muja dan akan datanglah suara di waktu malam dengan bacaan mantra tertentu dan orang itu boleh menjadikan makhluk yang tinggal di pokok jantung pisang tersebut sebagai khadam. Caranya yang saya tahulah. Ini bukan saya buat, tetapi ingin berkongsi pendapat pandangan saja. Seseorang itu akan ikat benang warna hitam di jantung pisang. Kemudian orang itu pula akan ikat hujung benang hitam itu di ibu jari kakinya dan akan baring pada malam hari dan malam-malam tertentu bila bulan mengambang penuh. Sebelum itu ada upacara pembacaan mantra. Bila sepertiga malam akan kedengaran seperti seorang wanita menangis minta tolong supaya dilepaskan. Ingat, kata Haji Hisham, perjanjian antara si empunya diri dengan makhluk itu harus dimeterai pada malam itu juga. Kalau makhluk itu berdegil, tidak ingin mendengar kata-kata anda, maka binasalah. Jadi di sini kata Haji Hisham, ingin saya nasihatkan, kalau ada jantung pisang di rumah, tolong potong sebab takut nanti ada orang-orang yang akan ambil kesempatan meraih katanya pertolongan dari jin, iblis dan syaitan. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Jadi kata Haji Hisham, kalau ada rumah tu di pokok-pokok, tak tahulah jauh mana kebenarannya. Tapi ini nasihat dari Haji Hisham. Kalau ada pohon pisang tu, ada jantungnya, potong. Jadi bila anda potong tu, tak ada orang akan ambil lah peluang untuk berdampingan dengan makhluk jin, iblis dan syaitan. Jadi itu nasihat dari kata, macam itulah. Jangan kasih peluang lah maksudnya. Baik, kisah-kisah misteri di Ria 897. Daripada Salwa kata, apa khabar Kesi? Saya ingin berkongsi pengalaman saya. Terima kasih. Boleh tolong Kesi bacakan? Boleh. Salwa kata, saya ingin ketengahkan peristiwa yang berlaku di rumah mak mentua saya. Waktu itu suami saya outstation selama seminggu dan saya memang tak dibenarkan tinggal di rumah sebab hamil anak yang pertama seorang diri. Jadi saya telah pun disuruh oleh suami tinggal di rumah mak mentua. Rumah saya ni Kesi terletak di Bukit Batok. Rumah mak mentua saya terletak di kawasan Punggol. Dan bila bermalam ataupun bila berada di rumah mak mentua saya selama seminggu tu, saya rasa macam tak sedap hati lah. Yalah, satu mungkin bukan rumah sendiri. Yang kedua tu, mak mentua saya seolah-olah berkelakuan pelik dan aneh. Dan sampailah saya selidik, rupa-rupanya Kesi, mak mentua saya ni ada pelihara sesuatu. Kesi nak tahu tak? Pernah diceritakan, saya tak nampak, kata beliau lah. Tetapi pernah diceritakan oleh adik ipar saya sendiri yang dah pun berpindah ke rumah yang lain. Katanya di sini, mak mentua saya ada pelihara sejenis makhluk yang dia tak pasti apa. Tetapi adik ipar saya ceritakan di telefon yang dia pernah ternampak pada waktu malam, makhluk tersebut menghisap ibu jari kaki mak mentua saya, iaitu ibunya. Pertama kali dia nampak terperanjat. Waktu itu usianya masih muda, belum lagi berumah tangga. Sejak hari itulah dia tahu yang ibunya ada mengamalkan sesuatu ilmu yang tak baik. Dan kalau saya tengok betul-betul ibu jari kaki ibu mak mentua saya ni, memang benar ada kesan-kesan bengkak dan lebam, seolah-olah bekas sedutan darah di sana. Saya tak nak bertanya dan saya hanya berdiam diri. Setiap malam saja saya akan terperuk dalam bilik, ketakutan nak keluar sebab takut-takut terjumpa ternampak benda yang menyeramkan, kata beliau. Maklumlah Kesi, anak yang pertama, tapi Alhamdulillah sepanjang seminggu saya duduk di sana tidak ada apa-apa gangguan kecuali rasa takut sendiri. Kata orang ni takut dengan bayang-bayang. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Ini Kak Sal daripada Isyun ni. Kak Sal, ada pengalaman Kak Sal? Ada sayang. Silakan.
Ini boleh? Boleh, silakan. Okey, pengalaman kakak dalam 1 tahun punya kakak pergi ke Batam tu, adik. Tapi tempatnya kakak tak boleh sebut lah. Okey. Kakak naik yang kakak punya saudara tingkat 5. Kakak tingkat 7. Yang lagi satu ni kakak tingkat 8. Yang benda ni nak naik ni dia tingkat 7. Kakak daripada tingkat 5 naiklah dari tingkat 7. Sekali buka lift ni kat Batam ni, buka lift dia pun masuk. Kakak cakap nombor kakak ni naik. Dia masuk, anak kakak tepi. Abang kau tengah. Dia ni tengah lagi, dia tengah. Habis anak kakak yang lelaki tengah. Tepi tu, dek. Jadi dua-dua ni ke tengah lah. Rambut dia panjang, dia tunduk aja. Habis suami kakak picit. Picit nak pergi ke mana, cakap orang putih lah. Dia tak jawab, dia diam. Rambut dia panjang. Seram kakak dengan satu lift ni. Picit dekat mata, tak jawab. Sekali datang. Sekali satu hari tu benda sampai dalam tu benda tu wangi. Wangi sebab wangi. Kabir katanya suami kakak, cakap anak kakak lah, Saleh. Dan diam. Kata jangan cakap-cakap, kata tahu. Cakap diam. Kata habis anak kakak dah takut, kau minta maaf sayang, sampai terkencing dia. Habis sekali dia dah sampai tingkat 7, dia keluar. Kakak pun ikut, semua ikut. Hilang. Hilang, dek. Kebesokannya kakak dengar daripada kat bawah lah, lobi, dia kata hotel tu pernah terbakar. Itulah misteri inilah, dek. Yang berlaku Yang berlaku lah, sayang. Itulah kali kakak seram, dek. Satu lift dengan dia. Tak pernah, rambut dia panjang. Ini nak tanya pada akak ni, menangkan akak ada telefon ni, tentang tadi ada Haji Syam kata tentang Jantung Pisang tu ada tempat penginapan makhluk halus nama Pontianak. Ada pernah dengar ke macam tu? Tak pernah lah. Tak pernah tak pernah dengar lah, dek. Kalau macam yang tengok gambar tu orang buat tu ada. Tapi macam tak pernah dengar lah. Orang bikin dengan batang-batang pisang. Memang kakak dulu memang duduk kampung dah lama. Tak pernah lah orang bikin pada pokok-pokok pisang ni. Terima kasih ya kak. Ya sayang, ya dek. Kembali. Baik, itu dah akak kita. Dan saya sebelum putarkan nada ni pesanan, sebelum tu di sini. Dari Nora, apa khabar Kisi? Khabar baik. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa misteri. Perkara ini berlaku apabila saya ni letakkan kenderaan saya di tempat letak kereta bertingkat di rumah saya di kawasan Sembawang. Waktu tu saya pulang ke rumah sekitar 10 lebih malam. Jadi selepas letakkan kenderaan saya perasan di tepi itu merupakan kereta jiran sebelah. Saya dengan jiran sebelah rapat Kisi. Kami dah macam adik-beradik. Jadi bila keluar dari kenderaan, saya nampak di belakang tu jiran saya sedang duduk. Saya pun angkat tangan. Saya lambai. Jadi saya perasan, kenapa jiran saya ni macam tak layan saya? Dan kenapa duduk dalam kereta lama Kisi? Jadi saya pun tutup kunci pintu kereta, kata Nora. Kemudian, saya pun jalan menuju ke arah pintu tempat letak kereta untuk turun ke bawah. Bila dah sampai turun bawah ni, saya terlupa Kisi. Katanya dah sampai turun bawah ni dekat bawah ni terlupa sesuatu barang di atas. Dan saya baru terperasan dari jauh jiran saya sedang berjalan. Saya pun terkejut. Takkanlah dia jalan laju dari aku. Sedangkan tadi nampak jiran duduk di pintu ataupun di tempat duduk belakang. Jadi kata Nora, bila saya terlupa barang setelah nampak jiran, tak apalah. Saya naik atas nak ambil barang saya. Jalan pergi ke kereta, saya masih nampak orang yang sama duduk di tempat duduk belakang kereta jiran saya. Niat di hati nak ambil barang, saya batalkan terus pulang ke rumah. Esok pagi baru saya suruh suami saya ambilkan barang itu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Wah, ini macam mana tu Bagus. Nasib baik tak teruskan niat tu Merbaya. Terima kasih bagi anda sedang bersama KC dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Macam-macam kisah yang saya terima di sini. Ada kata dari gitaris KC cakap pasal Labrador Park. Saya ada satu cerita pasal Kent Ridge Park. Kalau KC pernah pergi ke Kent Ridge, saya ni memandu dalam sangat-sangat bila pandu sebelum sampai di Kent Ridge Park. Lagi mesti kena pandu naik tinggi apabila nak sampai di Kent Ridge. Saya pun duduklah dengan tunang saya sambil kami berborak-borak. Tempat tu memang banyak sekali pohon-pohon yang besar. Bila sedang berbual, saya ternampak ada benda putih ini di salah satu pohon berdekatan dengan kami. Pokoknya amat besar. Saya pun tak indahkanlah buat bodoh.
Dan kata teman kita ni, beberapa saat saya ternampak lagi benda yang sama di pohon yang lain. Menjenguk-jenguk seolah-olah sedang tengok kami, saya dengan tunang berbual. Saya terus cakap pada tunang saya, pergi tempat lain kita pergi belah. Dia bertanya apa hal. Saya tidak memberitahu dia hingga saya pandu di lebuh raya. Saya tidak mahu apa-apa jadi kepada saya ataupun tunang saya. Sebab kami akan berumah tangga dalam masa 2 bulan lagi ketika itu. Pada sesiapa yang pernah ke Cambridge, berhati-hatilah ataupun akan ke Cambridge, berhati-hatilah bila berada di sana. Terima kasih.